Okey, motor ni korang jangan tertipu, jangan terpedaya. Ramai orang kata motor ni ada mode, iaitu ada track dengan street mode. Tapi sebenarnya bukan motor ni ada mode, tapi dia punya meter dia ada mode. Yang ini. So kalau dia tukar daripada street pergi kepada track, dia ada lap time. So tak adalah mapping ke apa benda ke, boleh off ABS ke apa, semua tu tak ada. Assalamualaikum, anda sedang menyaksikan Nasir Haris Motovlog. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi. Sekarang ni kat belakang aku ni akhirnya masuk dekat Malaysia kan. Yamaha R15M. Kita ada masa sikit, kita akan buat sikit walk around lah. So jom. Okay, so motor ni ada satu variant je, iaitu R15M. Dia tak ada R15 V4 yang standard macam kat Indonesia tu, tak ada. Yang ada dekat Malaysia adalah R15M, yang mana dia ada dua warna. Satu yang warna ni, dia warna yang inspirasi daripada R1M. Dia ada biru, hitam dengan silver. Silver dia banyak lah. Dan juga satu lagi tu adalah versi MotoGP, Monster Yamaha MotoGP. Tapi aku nak fokuskan yang ni dulu. Okey, yang ni macam aku cakap tadi, ini adalah kombinasi warna dan design inspirasi daripada Yamaha R1M. Bagi aku memang sangat-sangat cantik lah. Walaupun dia sisi kecil, tapi rupa dia memang DNA R series tu memang kuat lah. Kalau dari segi luaran, kalau kita nak compare dengan V3, yang ini memang fully design baru. Korang boleh nampak daripada depan, daripada tepi, daripada tank dia, kemudian belakang. Belakang pun design baru, semua design baru. Rupa dia boleh kata nampak macam R1, R6 dan R7. Kalau nak banding dengan V3 lah. DNA R series tu memang sangat-sangat jelas. Okay, kita pergi bahagian depan tu. Kalau korang tengok bahagian ni, windshield ni, dia punya cembung tu, wah, nampak sporty habis lah. Tengok dalam ni, LED projector. Kemudian kat sini adalah dia punya DRL LED juga. Sekejap, buka je DRL dia tu yang cantik tu. Cuma yang ni nampak macam alien sikit lah. Tapi tadi bila aku tengok dia on semua depan-depan mata, aku rasa okey juga. Memang nampak dia punya inspirasi daripada R1M dengan juga daripada M1. M1 tu daripada MotoGP. Oh, tapi sebenarnya dia punya ni tak sama dengan R7 tau. Kalau R7 dia kat belah atas, yang ini dia dekat belah bawah. Okey, now jom tengok daripada tepi pula. Okey, daripada tepi fairing dia pun sama juga. Memang berbeza, sangat berbeza lah dengan yang V3. Dia bukan hanya cantik, dia juga berfungsi. Contohnya kalau tengok kat sini, design dia kan macam ada dua layer kan. Layer yang pertama warna hitam, dan ni layer kedua silver. Kemudian dalam ni nampak ada ruang kosong dengan sirip ni adalah untuk angin lah, untuk circulation. So engine tak terlalu panas lah, walaupun dia tutup habis semua. Oh, frame dia sama macam dulu. Ni frame Delta Box. Benda yang bagus buat apa dia tukar kan. Okey, kita tengok bahagian belakang Alih jap. Okey, bahagian belakang dia ni, lampu dia ni aku tak sure dia lain ke tak, tapi memang nampak macam R1 lah lampu belakang dia ni, dengan LED dalam dia kan. Lepas tu tengok ni, berapa besarnya lubang kat sini. Memang nice lah, nampak macam ringan. Nampak ringan, sleek, sporty lah. Tengok daripada sini boleh nampak tayar terus kan. Nice. Okay, now kita pergi balik bahagian depan. Kita tengok suspension dia. Okay, suspension yang colour gold ni, dia dah bagi tahu lah brand KYB. Walaupun dia nampak macam Öhlins. Sebab apa aku cakap nampak macam Öhlins? Sebab bawah dia ni pun silver. Selalunya dia hitam kan, yang ni silver. Memang lagi nice lah. Rasa macam sama macam V3, tapi beza-beza luaran macam ni ada beza lah. Internal tak tahu ada beza ke tak. Mungkin sama, mungkin tidak. Dia punya cap ni pun lain. Siap ada logo R15M. Belakang ni rear shock dia KYB juga, dan dia pakai warna kuning. So nampak konsisten, depan gold, belakang kuning. Wannabe Öhlins lah. So dari segi tayar ni aku rasa sama je dengan saiz yang sebelum ni. Dia pakai depan 100, belakang 140. Tapi yang best dia sebenarnya, yang ini ada ABS. Brake dia pun bukan brake yang kosong tak ada brand tu. Dia dua piston, Bi-Brake. Ada orang sebut Bi-Ber, tapi sebenarnya dia Bi-Brake lah, sebab dia singkatan kepada Bi Brembo. Bukan Brembo, tapi dia Bi Brembo. Dia punya brake hose dia masih rubber,
Dan kita boleh nampak sini, ni ABS punya sensor. So dia akan guna juga ABS ni untuk speed sensor. Sebab motor ni dia bukan hanya ada ABS, tapi dia ada TCS, traction control system. Tapi tu nanti kena cerita timeline lah. Okay. Okay, so meter dia ni bagi aku memang nice gila lah. Nice gila. Ini meter ni macam meter-meter motor besar lah. Kalau tengok kat sini, tak tahu korang boleh nampak ke tak, ada tulisan TCS. So ni adalah indikator untuk TCS yang aku cakap tadi, traction control system. Benda ni kena test lah. Untuk test ride kita kena test dia, sama ada dia berfungsi atau tak. Sebab sisi motor ni kan agak kecil kan. Okay, motor ni jangan tertipu. Sebab ada orang ingat motor ni ada mode street dengan track. Sebenarnya bukan motor ni yang ada mode street atau track, tapi dia punya meter. Kalau dia tulis street, maksudnya setting macam ni lah. Kalau dia tulis track, maksudnya setting kat sini lah. Ada keluar lap time apa semua tu. Tak boleh compare lah dengan motor yang memang ada riding mode. Maksudnya ada street, track ataupun rain. So aku nak cadang kepada marketing diorang ni untuk tambah lagi satu mode lah, rain. Kasi dia mungkin lagi terang sikit ke meter macam tu lah. Sebab sebenarnya dari segi mapping, dari segi apa, contohnya benda-benda lain lah yang diorang selalu tukar kalau tukar riding mode kan. Diorang tukar throttle mapping, diorang tukar kalau track tu ABS boleh off ke. Dia tak ada macam tu, bukan. Dia hanyalah sebenarnya meter ni yang ada mode, bukannya motor ni. Tapi nevertheless memang nampak cantik gila lah meter ni. Sebenarnya aku pun tak nak detail sangat, jadi aku buat sekali lalu je lah. Yang ini pun nice juga sebab dia dah macam motor-motor baru. Dia sekalikan kill switch dengan starter switch. So ni dah jadi macam ni lah, nice lah. And then yang bawah ni trip dengan info. Ni yang kau akan gunakan untuk control speedometer. So kat sini tak ada button lah. Kat sini je, pakai kat sini je. Tak silap aku lah, TCS pun boleh off menggunakan button ni, button info. And then belah kiri ada pass light, high beam, low beam, signal, horn. Dia tak ada, bahagian depan ni tak ada apa-apa switch. And then kalau tengok triple clamp dia ni memang cantik lah. Ini tak sama dengan version yang sebelum ni. Dia lebih cantik dan dia nampak macam lebih tebal sikit. Tengok daripada tepi kan, nampak macam lebih tebal sikit. Cuma bahagian ni aku rasa memang cantik gila, memang A. Kecuali bahagian kunci dia. Kalau dia buat bulat je kan dah nice kan. Tak tahulah. Tapi okey, overall memang okey. Okey, selain daripada tu, motor ni ada Y-Connect tau. Kita tengok logo dia dekat sini. Y-Connect ni adalah feature yang membolehkan kita untuk connect kita punya telefon menggunakan Bluetooth dengan motor, yang mana kau boleh dapat info tentang lokasi parking, kau boleh dapat notification call, message, email. Lepas tu ada maintenance recommendation. Dia boleh advise korang lah untuk tukar minyak hitam ke, bateri dah kong ke, ataupun dia ada juga record fuel consumption. Dan juga yang paling penting, kalau motor korang ada masalah, dia akan bagi notification. So memang terbaik. Okay, now aku nak cerita sikit pasal ergonomik lah. Ergonomik motor ni sebenarnya memang nampak agresif, tapi sebenarnya tak ada agresif sangat. Kalau tengok dia punya clip on ni, ini dia panggil under yoke lah. Under yoke ni maksudnya dia bawah triple clamp, tapi dia ada riser. Riser ni tinggi tau. Riser ni mungkin 3 inci kot. Dia punya angle pun dia tak terlalu turun, dia agak menegak. So sesuai untuk street. Walaupun dia agresif, tapi dia memang untuk street lagi dan sangat sesuai untuk beginner aku rasa. Bagi aku tunjuk sikit lah. Okay, bismillah. Okay, tinggi aku dalam 175 dan sekarang ni korang boleh tengok aku flat footed dua-dua. So tak ada masalah lah. Kalau korang tinggi dalam 165 ke, korang rasa macam takut nak bawa motor ni, aku rasa tak perlu takut lah. Tinggi seat dia aku rasa sama dengan sebelum ni, cuma mungkin suspension dia lebih lembut kot. Sebab bila duduk tu ada turun. So untuk tinggi 175 boleh flat footed. Mungkin juga disebabkan dia punya tank dia dah makin halus. Ni bahagian tank ni makin halus. Okey, dari segi clip on, macam aku cakap, dia tak agresif. Dia bukan agresif. Dia tak sama macam betul-betul superbike. Macam contohnya R6 ataupun R1. Tak sama. Angle dia agak tegak. Maksudnya dia sesuai lah untuk road use, memang sesuai. Dan kalau kau bawa dengan cara yang betul, supposedly kau tak ada sakit dekat tangan. Kalau dia punya foot peg dia ni, posisi dia aku suka. Bila aku letak je kaki, bahagian lutut ni macam kena lah. Potongan dia tu cantik lah. Dia tak kacau. Kau rasa macam motor ni compact lah, rasa compact. Dari segi keselesaan tu, aku rasa untuk sports bike dia memang sangat bagus lah. Untuk sports bike. Okay.
Aku tak cerita lagi pasal enjin kan, sebab enjin dia sebenarnya sama je. Enjin dia sama je macam yang sebelum ni, cuma diorang cakap dalam dia ada tukar sikit. Tapi aku rasa lah tak banyak lah beza. Dari segi power pun, dia punya figure tu sama kalau tak silap. Oh, ada beza lagi kat belakang ni. Yang bahagian ni kira perbezaan yang besar jugalah. Swing arm dia alloy, kemudian dia dah buat warna silver. So nampak lebih macam Superbike lah. Nice lah. Other than that, seat ni, cover dia ada texture ataupun motif carbon. Aku rasa orang memang suka lah. Memang nampak nice, memang nampak premium. Tapi kalau aku lagi suka yang macam design-design yang kusam tu, yang macam aku tunjuk kat Panigale V2 tu kan. Yang itu lah. Ini nampak lebih premium lah. Premium dan sporty. Dia ada sulam logo R15M. Throughout motor ni memang banyak gila logo R15M. Contohnya kat sini, kemudian dekat fork cap ni, kemudian kat depan ni, kat tepi ni. Banyak lah. Okay, so dari segi detail-detail sikit, ni ada emblem. Nak kata besi pun tak kot, plastik tapi krom lah. Ni R15M. So nampak macam premium lah, ada benda-benda macam ni. So kat sini letak spek dia. Contoh ni ada VVA lah, sama macam yang V3. So kalau dari segi engine, dari segi frame, boleh kata hampir sama lah. Kalau tak exactly sama, dia hampir sama. Tapi exhaust ni ada yang tukar sikit. Dia punya cover dia ni plastik tau, tapi warna silver. Kalau aku lagi prefer warna hitam lah. Overall aku boleh cakap ini dari segi look saja lah, the best in its class lah. Boleh kata directly ambil DNA R1, R6, R7 tu terus masuk ke sini. Benda ni penting sebab apa, aku rasa macam R25 tu memang tak lah. R25 tu agak jauh lah daripada DNA R tu kan. So yang ini well done lah. Nice. So harga dia kalau tak silap 15k ataupun 14,999 ke macam tu lah. Untuk spek yang macam ni, tadi aku tak cakap lagi. Untuk spek yang macam ni, siap ada quick shifter. Aku tak cerita pasal quick shifter kan. Aku rasa berbaloi lah. So far rasa berbaloi. Tapi korang kena tunggu video test ride lah. So sampai sini je dulu. Seperti biasa, jangan lupa like video ni, share dan subscribe. Assalamualaikum.